Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, hari Jumaat. Alhamdulillah, welcome back to our channel Suara Sunnah, JPN Negeri Perlis, Maibs and also Jaibs. Okay, today I would like to teach on British English and also American English. Untuk para pengetahuan para pelajar, terdapat banyak jenis English yang ada dalam dunia ni, termasuklah British English, American English, Singlish. Singlish ni iaitu Singaporean English, dan juga Manglish. Manglish ni adalah Malaysian English. So di mana bila kita tahu iaitu Singlish dengan Malaysian English ni, Singlish dengan Manglish, dia sebenarnya membawa maksud lebih kepada slang apabila kita guna. Contoh dia macam you wanna go to that shop yang macam tu itu adalah slang. Tapi kalau awak guna perkataan macam you wanna go to that shop dekat American English ataupun dekat British people ataupun American people, mereka takkan tahu apa dia yang awak cuba sampaikan dengan perkataan tu. Tapi kalau awak bercakap dengan orang Malaysia ataupun dengan orang Singapura, kita akan faham. Contohnya macam itu pasal kita adalah multicultural country kan. Jadi kita banyak budaya dalam negara kita, sebab tu kita ada influence of other languages. Okey, untuk hari ini saya akan sentuhkan tentang British English versus American English. Untuk para pengetahuan pelajar, British English ni adalah British English iaitu yang official, yang kita guna dalam silibus pendidikan dalam kita punya pelajaran, di mana banyak kita gunakan tentang British English, dan juga ada sedikit-sedikit influence tentang American English. Tetapi untuk American English ni more on slang. Tetapi untuk pengetahuan para pelajar, saya merasakan bahawa apabila saya melakukan studies ataupun research, di mana American English ni banyak lagi influence terhadap kita punya penguasaan bahasa Inggeris. Okey, jadi kita akan tengok hari ni British English ni influence ataupun mempengaruhi lebih daripada awak punya kefahaman tentang tata bahasa awak ataupun American English. Okey, untuk para pengetahuan para pelajar juga, dua-dua ni tidak salah, cumanya kita lebih official, iaitu secara rasminya kita lebih menggunakan British English dalam kita punya buku bahasa Inggeris rather than American English. Okay, so without further ado, let us proceed with the topik, iaitu kita tengok informal contraction. Informal contraction ni adalah perpendek, iaitu pendek benda yang tak formal, yang tak rasmi, yang tak digalakkan digunakan untuk apabila awak menulis, iaitu penulisan karangan awak. Okay, informal contraction ni adalah, informal contractions are short form. Kita buat short form, perpendekkan of other words that people use when speaking casually. Maksudnya kita bercakap dalam kita punya perbualan kita, kita boleh guna informal contraction. Sorry, dekat atas tu informal bukan information, sorry. Okay, so that means that we do not use them in correct speech, or we almost never use them in writing. Apabila awak guna informal contraction ni, iaitu dalam awak punya penulisan, awak boleh didapat penalize, iaitu awak boleh dikategorikan dalam kesalahan tata bahasa. Jadi awak tak boleh guna informal contraction ni untuk awak punya penulisan. We normally use them only when speaking fast and casually. Maksudnya apabila awak lebih fluent, awak boleh lancar bertutur dalam bahasa Inggeris, awak potensi untuk awak melakukan informal contraction ni adalah sangat tinggi. Okay, for example with friends, kalau awak bercakap dengan kawan awak, kalau awak notice di Facebook awak ataupun di Instagram awak, banyak orang akan guna contraction yang akan saya tunjuk sebentar lagi. Some people never use them even in informal speech. Ada setengah-setengah orang tidak akan menggunakan informal contraction ni dalam dia orang punya percakapan perbualan dia orang. Ada juga yang jenis ikut buku betul-betul Okay, it is probably true to say that informal contractions are more common in American English. Jadi apabila awak tengok movie, apabila awak dengar lagu, apabila awak baca komik ataupun awak baca storybooks yang daripada American authors ataupun American directors, awak akan dengar actors ataupun actresses yang dalam filem-filem akan sebut informal contraction ni Okay, so ini adalah example kepada informal contraction, iaitu kita tengok gonna. Okay, gonna, formal writing dia adalah going to. Wacha, iaitu what are you. Wanna, want to. Ain't, am not, are not ataupun is not. Give,
give me. Dia tak sebut give me, dia sebut give me. Apabila awak cakap benda cepat-cepat, dia akan jadi bunyi dia macam give me, dia tak jadi give me. Okay, gotta iaitu have got to. Kinda, kind of. Let me, dia jadi let me, dia tak jadi let me. Ya, dia akan jadi you. Okey, untuk formal writing awak kena guna perkataan going to, what are you, want to, am not, are not, is not and so on. Tapi untuk informal contraction ni awak boleh guna sebagai apabila awak bertutur. Okey, sekarang mari kita tengok dekat whiteboard. Saya dah tunjukkan tentang dekat sini adalah informal contraction. Informal contraction ni iaitu awak guna contohnya gonna apabila awak bercakap dengan orang, dia akan jadi macam I'm gonna tell him soon. I'm gonna tell him soon. Jadi kawan awak tanya, tell what? I'm gonna tell him soon. Jadi gonna ni iaitu going to. Jadi apabila awak tulis dalam cara yang formal, dia akan jadi I'm going to tell him soon. Tapi apabila awak bercakap dalam conversation awak, apabila awak fasih dalam bahasa Inggeris, ataupun nanti awak baca komik, awak tengok video dekat YouTube ke, dekat Facebook atau dekat Instagram, you will come across all of this, iaitu I'm gonna tell him soon. Okay, what you saying? What you saying? What are you saying? Ini adalah dalam formal. Kalau kita penulisan kita, kita kena tulis what are you saying. But in case if you want to speak fluently, if you can speak fluently English, then you are going to say what you saying. What you saying? Dia benda yang contraction dekat situ. Wanna, I wanna tell you something. I wanna tell you something. I want to tell you something. So dia akan guna American English, dia banyak akan guna I wanna tell you something. So fluent sebab tu dia cakap cepat. Okay, she ain't a bad person. She is not a bad person. So ini adalah kita punya slang lah, American English punya slang. Okay, so kalau give me, can you please give me the car key? So kalau give me ni adalah give me. So can you please give me the car key, ataupun can you please give me the car key? Can you please give me the car key? Jadi adalah kita kata give me. Okay, gotta. I gotta go now. Gotta, I have got to go now. So kinda iaitu Ali kinda like the girl at the bank. Kinda iaitu kita kata kind of, iaitu adalah sikit-sikit rasa suka tu. So Ali kinda like the girl at the bank. Let me ni adalah kita panggil sebagai let me. Okay, so let me show you the way. Bari saya tunjuk jalan dekat awak. So dekat sini dia tak panggil let me. Kalau untuk formal writing kita panggil dia sebagai let me. We call it as let me. So if it's in formal contraction, iaitu kita cakap fluently, kita cakap dalam bahasa Inggeris, kita takkan panggil sebagai let me. Kita akan sebut let me show you the way. Let me show you the way. Okay, ya ni banyak digunakan dalam American English. So that is why kita tadi kita bincang, dia cakap informal contraction ni more on American English. So ya ni adalah menggantikan perkataan you. So I am telling you that he loves you. So kalau kita cakap laju-laju, I'm gonna tell ya. Okay, I'm telling ya that he loves ya. So contohnya I'm gonna tell ya. I'm gonna tell ya. I'm gonna tell ya something. Okay, so tengok dekat sini I'm gonna tell ya something. So maksud dia I'm going to tell you ataupun tell you something. Sebab tu dia ada perbezaan dekat sini. Jadi ini adalah informal contraction. Tapi just in case if you use this kind of informal contraction dalam awak punya writing, penulisan awak, dalam karangan awak boleh get penalized. Penalized tu maksud penolakan markah. Sebab benda-benda ni tak diiktiraf dalam kita punya penulisan karangan rasmi. Jadi apabila awak nak tulis, awak tak boleh guna contraction gonna, watcha, wanna, in, give me, gotta, kind, let me, ya. Awak tak boleh guna yang ni dalam awak punya penulisan rasmi. Tetapi apabila awak nak bercakap fluently, ataupun awak nak bercakap dalam American English, ataupun sound awak tu more on American English, then you are allowed to use this in conversation, not in writing. Never. In writing memang tak boleh pakai yang ni Alright. So kita tengok balik example kita dekat sini. Okay,
So, kita dah sentuh pasal informal contraction tadi. Awak dah tengok gonna, wacha, wana, in, gimme, gara, kinda, let me, ya. Okey, benda ni awak boleh guna untuk awak punya speaking skills ya. Dan juga awak perlu tahu bahawa nanti apabila awak sambung belajar nak masuk universiti, awak akan masuk ambil MUET, peperiksaan MUET. Okey, apabila ambil peperiksaan MUET, more on British English ya, sebab kita pernah dijajah oleh British. Alright, so next kita masuk kepada British English versus American English daily vocabulary. Okey. So task for today, apa yang perlu awak buat adalah take out a pencil and a piece of paper, keluarkan satu pensel dan juga satu keping kertas. Apa yang perlu awak buat adalah there will be some pictures with different vocabulary to be shown to you. Saya akan tunjukkan gambar-gambar yang ada dua perkataan, satu perkataan dalam American English and another one is in the British English. So there will be pictures of that. So count how many British English and American English vocabulary you usually use. Dekat gambar tu ada British English, ada American English. So awak tengoklah dekat situ berapa banyak perkataan tu yang awak rasa saya guna British English lagi daripada American English. So awak tanda satu British English. Kalau awak guna next picture, awak guna American English, satu American English. Awak count berapa banyak perkataan yang awak guna dalam British English dan juga American English. Sekejap lagi kita tengok yang mana yang lebih influence awak, yang mana yang lebih tinggi. Kalau British English jumlah markah dia lebih tinggi, bermaksud dia influence awak more on British English. Mungkin awak punya exposure of language more on the British. Okay, so upload your answer in Padlet. Sekejap lagi saya akan bagi website Padlet tu, dan juga tell me which English has influenced you the most. Maksudnya American English ataupun British English. Okay, so number 1, awak tengok antara dua perkataan ni mana yang awak selalu guna, British English ataupun American English. Okay, so kalau British English kita panggil sebagai lift. Lift tu yang awak duk naik lift, duk pergi naik bangunan tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7 tu. Jadi British English kita panggil dia sebagai lift. Tetapi for the American English, we don't call it lift, we call it elevator. Okay, elevator. Maksudnya elevator ni maksud dia lift lah juga, tapi dia orang tak guna sebagai lift, dia orang guna elevator. Okay, so lift tu adalah why would I take the stairs if I can use the lift. Okay, ini British English. Tapi kalau American English, dia akan sebut, excuse me, is there an elevator around here? Maksud ada tak lift around here? Elevator. Maksudnya benda yang boleh menaikkan awak ke tingkat 6, tingkat 7, tingkat 8 tu. Jadi perkataan benda ni adalah benda yang sama tetapi perkataan berbeza. Depends on the country. So British English kita pakai sebagai lift, American English kita pakai sebagai elevator. Untuk British English ni dia orang adalah Eropah. Amerika adalah benua dia yang asing. Okay, so awak tengok perkataan ni banyaknya awak guna elevator ataupun awak guna lift. Kalau bagi saya guna British English. Saya banyak guna lift. Contohnya, mana lift tu saya nak naik tingkat 4, mana lift tu saya nak naik tingkat 10. Saya tak tanya mana elevator tu, saya tak tanya. Kita banyak guna lift. Bagaimana pula dengan anak-anak di rumah? Awak guna British English ataupun American English? So kalau awak guna British English, awak tanda British English, satu perkataan awak dah guna. Okey, kita tengok perkataan yang kedua. Car park dengan parking lot. So kalau British English kita panggil dia sebagai car park. I think the car park is full. Tempat parking kereta. Okay, so kalau American English we call it as parking lot. There should be a parking lot near the dental office. So which one do you use the most? Awak guna car park ataupun awak parking lot? Kalau macam saya guna car park. More on British English. Kat mana tak car park yang saya boleh letak kereta saya? Selalu saya tanya car park. Okay, tapi ada juga sesetengah orang yang panggil parking lot. Kat mana tak parking lot kita nak park kereta ni? So awak banyak more guna on American English. Okay, so kita tengok on the third picture, lorry dengan truck. Okay, so bagaimana awak banyak gunakan British English ataupun American English? So like for example here, the road is blocked by a massive lorry. Tapi kalau American English, if it's in American English, then you don't use lorry, you call it truck. So I don't think trucks are allowed to drive over the bridge. Trucks, benda yang sama tetapi perkataan yang berbeza. So awak guna lorry ataupun awak guna truck? Kalau saya guna British English. Kita tengok mana-mana, lori, hati-hati nak memotong ni, nak kenderaan ni, lori besar ni. Kita cakap lori, kita tak cakap truck. Okay. So it depends. Kalau awak guna truck, then you have to tick one American words yang awak dah kerap kali guna.
Okay, so kita tengok yang untuk nombor 4. Motorway or highway. Okay, so for British English, they call it as motorway. If we take the motorway, we can be there in half an hour. Tapi for American English, I can't believe the highway has been closed. How am I supposed to get to work? Highway, awak nak pergi KL, nak balik KL apa semua, plus highway kan, kita panggil highway. Ataupun awak panggil motorway. Tapi kalau bagi saya banyak gunakan perkataan American English iaitu highway. Saya jarang guna perkataan motorway. Bagaimana pula dengan anak-anak di rumah? Adakah awak guna motorway ataupun awak guna highway? Okey, tanda kalau ada awak banyak guna British, awak tanda British. Okey, so number 5, kita tengok dekat sini, zebra crossing ataupun crosswalk. So, cross only at the zebra crossing ataupun American English, driver must stop at crosswalk to let pedestrians pass. Maksud dia dekat sini, zebra crossing yang line putih dengan hitam tu. Jadi awak guna banyak yang gunakan dekat mana? Awak guna zebra crossing ataupun awak guna crosswalk? Kalau saya guna zebra crossing, British English. Bagaimana pula dengan awak di rumah? Tanda Okay, so number 6, number 6. Okay, British English and American English. Pavement. Kalau awak tengok pavement ni, awak tengok kalau awak ada adik ataupun awak yang menonton ni darjah 3, awak tengok dalam buku CFR awak, kita guna perkataan pavement. Kenapa saya cakap kita guna pavement? Sebab tadi saya dah katakan bahawa silibus bahasa Inggeris kita more on British English because we were colonized by the British before. Jadi kita pernah dijajah oleh negara British. That is why kita banyak guna British English dalam kita punya silibus pendidikan bahasa Inggeris kita. So kalau untuk British English we call that as pavement, tapi kalau untuk American English we use as sidewalk. So which one do you use? Cyclists are not allowed to ride on the pavement. Kalau saya guna pavement. Sebab saya pun mengajar bahasa Inggeris darjah 3, saya memang kena guna pavement, dan rata-rata daripada kecil pun kita pergi sekolah, kita dengar perkataan cikgu kita sebut pavement, hati-hati kan. Takut nanti tersadung dekat situ, nanti jatuh kan. So pavement. Okay. Number 7, British English ice lolly ataupun American English popsicle. There's nothing better than ice lolly on a hot summer day ataupun popsicle. Your tongue is completely blue from that popsicles. So awak guna banyak. Kalau saya guna popsicle. Okay, saya tak panggil ice lolly. Tapi kadang-kadang kalau untuk Manglish, yang tadi saya sebut Manglish iaitu Malaysian English, kita pakai semua ice cream. Yang ni pun ice cream, dalam kotak tu pun ice cream, ice cream Malaysia pun kita panggil ice cream. So that one is kita punya slang lah, Manglish. Okay, kita panggil ice cream. Tapi kalau untuk proper English, for a British English and also American English, British English we use as ice lolly, but American English we use as popsicles. Okay, so number 8, chips and French fries. Mana satu awak guna? There's nothing better than chips with a rice stick. Okay? Ataupun awak pakai American English, French fries. I prefer eating French fries with mayonnaise rather than ketchup. Awak guna mana? Kalau awak pergi dekat Blackwood, let's say Blackwood, ataupun awak pergi dekat Pizza Hut ke, awak pergi kat KFC, McDonald, for example, awak nak order chips ke ataupun awak order French fries? Kita more on American English. Kalau untuk perkataan ni, banyak kata-kata daripada kita semua panggil sebagai French fries. Tapi kalau untuk American English, kalau nantilah satu hari nanti awak pergi belajar, let's say you are going to overseas, you are going to America, you are going to the United States of America to further your studies, untuk awak nak sambung belajar, tiba-tiba awak order awak nak chips, let's say awak ni sebut perkataan chips, dia akan bagi dekat awak macam potato chips yang Pringles tu, yang nipih-nipih. Jadi American English, dia chips tu yang bulat, yang goreng macam potato chips tu. Tapi kalau untuk American English, French fries yang panjang-panjang tu. So there's a difference dekat situ. Okay, so number 9, kita tengok dekat sini, biscuits ataupun cookie. Awak tengok cookies ataupun biscuits. Would you like a biscuit with your tea ataupun chocolate chip cookie? My favourite. Okay, so British English, kalau saya guna biscuits. Okay, ataupun awak cookies, awak nak masak cookies, awak nak buat cookies ni, nak raya kan, ataupun awak nak buat biscuits. Okay, so kalau macam saya more on biscuits. Okay, so number 10, kita tengok aubergine ataupun eggplant. Yang ni saya ingat daripada kecil-kecil, saya pergi tadika, saya pergi sekolah Montessori Putra Putri, dan juga masa saya sekolah rendah pun, rata-rata cikgu yang ajar kita panggil dia sebagai eggplant, iaitu American English. Bagaimana pula awak? Awak biasakan terung tu dengan aubergine ataupun eggplant. Okay, so number 11,
Telly for British English ataupun TV, ataupun American English memang dia akan panggil sebagai TV. So rata-rata kita semua nak tengok TV kan. So American English. So I never really watch TV, I prefer using Netflix. Netflix ni seronok lah, movie yang latest, wifi kena strong, baru awak boleh tengok movie yang latest dalam Netflix. Okay, so number 12, let's say British English and American English. So kalau British English, they call it underground. Underground ni kereta api yang lalu bawah tanah. Tetapi for American, they call it as subway. So dekat sini kita tengok the underground is faster and cheaper than taking the bus. And subway, American English, the subway closes at midnight. Okay, yang macam ni, underground or subway ni, saya pergi pergi Spain, nak pergi masuk underground, nak tengok train dia orang pun sebut underground, they don't call it as subway, sebab mungkin British English ni, England pun part of the Europe countries, so as Spain, Spain pun dalam Eropah. Okay, so kita tengok yang ni saya more on in American English, sebab bila saya cakap subway dia orang tak faham, rupanya dia orang faham underground. Okay, so number 13. Okay, Father Christmas. Yang ni awak panggil Father Christmas kan kalau awak pergi Aman Central kan, 25 hari bulan Disember ataupun 23 Disember, 24 Disember awak boleh tengok kan hiasan-hiasan Christmas. Lepas tu ada dia buat patung dekat situ Father Christmas ataupun Santa Claus. So banyak kita panggil sebagai Santa Claus, iaitu American English. Kalau untuk British English, they don't call it as Santa Claus, they call it as Father Christmas. So if you don't go to sleep, Father Christmas won't come. Tapi kalau American English, I hope Santa Claus bring me an Xbox. So dia orang panggil sebagai Santa Claus, dia orang tak panggil sebagai Father Christmas. Okay, so number 14, British English kita panggil sebagai holiday, cuti. American English we call that as a vacation. So which one do you use? Kalau awak ni geng-geng travel macam saya juga, mana satu yang awak suka guna? Holiday ke ataupun vacation? So like for example, we are going on holiday to the Caribbean ataupun I need a vacation. Kalau macam saya use more on vacation. Okay, tetapi kalau awak boleh guna holiday. Sama, maksud dia sama, cuma dia dua perkataan yang berbeza. Okay, so number 15. Yang ni trainers. Kalau awak tengok dalam silibus darjah 2 CEFR, adik-adik awak yang ada buku Supermind, awak tengok ada dia sebut tentang trainers. Trainers ni itu kasut sport lah, macam awak nak pakai nak pergi gym, nak pergi main sukan. So dekat sini, you must wear trainers while using the gym equipment. Awak tengok dalam buku Supermind darjah 2 ada perkataan trainers ni. Okay, sebab apa dia pakai? Sebab dia British English. Kenapa dia tak pakai sneakers? Sebab kita more on British English dalam kita punya syllabus seperti yang tadi saya terangkan. Okay, so American English we call that as sneakers, iaitu come on Jeff, you can't wear sneakers to a fancy restaurants. So like for example, awak tak boleh lah pakai kasut sukan nak pergi ke restoran yang mahal-mahal, yang ni apa yang dia kata dekat sini kan. So ada perbezaan dekat sini, trainers ataupun sneaker, mana lagi yang awak guna? Okay, saya guna sneakers. Rata-rata kita pergi cari kasut pun kita pakai sneaker kan, kasut raya lah apa kan. Tak ada, jarang kita dengar orang pakai perkataan trainers. Tetapi adik-adik kita yang mana yang darjah 2 tu, yang belajar Supermind, memang nanti dia orang akan biasakan dengan perkataan trainers instead of sneakers, sebab dia orang belajar perkataan trainers tu masa darjah 2. Okay, so note dengan bill, duit keping. So saya guna note. British English. Kalau awak tak tahulah, awak guna bill ataupun note. Okay, tengok number 17, bonnet ataupun hood. Buka bonnet tu Sat, nak tengok siapa enjin berasap ni. Like for example, why is there smoke coming out of the bonnet? Ataupun hood, let's lift up the hood and take a look at the engine. So kita guna bonnet. Okay, British English, saya guna bonnet. Okay, now kita tengok British English ataupun American English. Gula-gula kapas, awak panggil sebagai candy floss, or you call that as cotton candy. Okay, the same, that is the same thing but two different words. Okay, so like for example, kita tengok British English, Mommy, could I have some candy floss please? Ataupun cotton candy, I have some cotton candy stuck in my teeth. Awak pakai apa? Gula-gula kapas. Kalau saya, daripada kecil saya pakai cotton candy instead of candy floss. Okay, so ini adalah American English. Okay, 19, kita tengok cot. Ni adik-adik awak yang kecil ada katil baby kan. My daughter sleeps in a cot next to my bed ataupun crib.
My son can climb out of his crib. So kalau American English they call it as crib, but for British English we call it as cot. So yang mana satu yang awak guna yang biasa awak dengar? Kalau kita banyak dengar baby cot. Baby cot iaitu katil baby, iaitu British English. Okay, so number 20. Kita tengok. Okey, ini awak belum sampai lagi awak punya silibus awak untuk nak kenal pasti perkataan ni, tetapi awak kena tahu sebab apabila awak besar nanti when you grow up you are going to look for a job. Apabila awak nak kerja nanti you have to submit your curriculum vitae ataupun resume. Okey, untuk British English pronunciation dia adalah curriculum vitae, tapi vitae ni adalah perkataan yang originate from the Spanish word. Jadi untuk perkataan Spanish, bahasa Spain dia orang panggil sebagai vitae. Tetapi kalau jadinya dalam bahasa Inggeris iaitu British English, we call it as vitae. So curriculum vitae ni adalah yang mana apabila mak-mak awak dengan ayah-ayah awak dulu nak cari kerja dulu kan, mesti kena submit kita punya qualification, graduate daripada universiti mana, pengalaman kerja dekat company lama berapa tahun, apa kepakaran mak ayah kita, semua dekat situ kita kena explain so that people will hire us. Sebab tu company-company akan ambil kita kerja dengan dia orang. So resume has to be very good untuk kita nak cari kerja. Okay, so ini adalah satu saya bagi satu penekanan dekat awak dan juga satu informasi yang baru lah dekat awak. So curriculum vitae ni adalah di mana I send my CV to over 10 different companies, pengenalan diri awak, apa yang awak boleh buat, apa yang awak tak boleh buat, pengalaman bekerja awak, iaitu kita panggil sebagai curriculum vitae ataupun curriculum vitae. Kalau vitae untuk dalam bahasa Spanish, kalau untuk British English the way you pronounce it is vitae. Okay, so American English is resume. So resume ni banyak lah, kalau awak tanya kakak-kakak awak yang dah cari kerja, memang dia orang akan cakap hantar resume. So banyak on American English. Tapi ada juga contohnya macam pensyarah-pensyarah, dia orang more using on the curriculum vitae ataupun curriculum vitae. Okay, so 21 British English, dressing gowns. I have a super silky dressing gowns which I love, ataupun bathrobe. Okay, the hotel let me keep this amazing bathrobe. Okay, tuala yang dalam bentuk macam jubah tu kita pakai tu dekat hotel-hotel. So more on American English. Okay, so kita tengok number 22. Okay, fancy dress or costume. Kalau pakaian-pakaian yang elok-elok yang awak nampak, awak panggil sebagai fancy dress ataupun costume. Like for example, saya guna on costume. Okay, so number 23, garden ataupun yard. I put a paddling pool in the garden for our kids, ataupun my dog loves to dig holes in our yard. Yard ni maksud rumah, ruangan di belakang rumah, tanah lapang tu yang kita buat garden tu, yang kita buat macam taman kecil dekat rumah kita tu. Dalam bahasa Inggeris, in British English we call it as garden, but for American English we call it as yard. Okay, so headmaster, head teacher ataupun principal. Guru besar kita selalu kita panggil sebagai headmaster ataupun headmistress kan. Kita jarang pakai principal. So British English, you must see the headmaster at once. Okay, Hoover ataupun vacuum, which one do you use? Saya rasa banyak di rumah kita ada vacuum kan. Kita selalu pengen ambil vacuum tu, kemas kapet apa semua. So vacuum, we don't use Hoover. Okay, so vacuum, American English. I need to change the vacuum bag. Okay, 26, icing sugar. Ni nak buat kuih raya ni, awak pakai apa? Tolong mak awak buat icing sugar ke ataupun powdered sugar? Kat kedai Yonghin awak pergi beli apa? Icing sugar. Selalu banyak kita pakai sebagai icing sugar, gula-gula yang halus tu. Okay, number 27, letterbox ataupun mailbox, peti surat. Awak panggil letterbox ataupun mailbox. Kalau awak check dalam email kita pun dia kata mail kan, mailbox. So more on the American English. Okay, so number 28, lost property ataupun lost and found. Lost and found ni tempat apabila awak hilang, kalau orang tu baik dia akan jumpa barang awak tu, dia akan letak dekat tempat peti lost and found tu. Nanti kalau awak hilang barang tu, awak pergi cari je dekat kaunter tu, bagi tahu dekat orang tu awak hilang apa. Okay, contohnya masa pengalaman saya pergi dekat airport KLIA, terjatuh saya punya sepupu saya punya tiket boarding pass nak pergi ke Jakarta, benda tu hilang, so dia tak boleh naik flight. Jadi what she did is dia pergi dekat kaunter lost and found, tanya ada tak boarding pass nama dia yang terjatuh dekat sekian-sekian tempat hilang tu, ada tak ada orang hantar dekat situ. And alhamdulillah ada dia punya boarding pass dekat lost and found. So dekat KLIA awak akan jumpa lost and found counter ni banyak. Okay, so American English. So 29 is maths ataupun math.
So kita banyak panggil maths. Kita ada s dekat belakang tu. Mathematics. Okay, instead of math. Okay, so now number 30 is motorbike or motorcycle. Awak pakai motorbike or motorcycle. So it's illegal to ride a motorbike without a crash helmet. So kalau awak tengok balik dalam silibus CFR darjah 2, darjah 3, dia banyak guna I ride a bike. Dia banyak guna bike dekat situ. So British English, I've told you before kan. So British English kita pakai sebagai motorbike, but for American English we call it as motorcycle. So guna yang mana? Kalau saya banyak guna motorbike rather than saying motorcycle. Okay. So 31, kita tengok yang ni surname. Surname ni tak semua orang Melayu ada. Okay, dia nama surname ni maksud nama keluarga. Okay, so contohnya Smith is the most common surname in the UK, ataupun last name. Kalau American kita panggil dia sebagai last name. Okay, so dekat sini British English lah banyak kita tanya surname awak apa dia, surname awak apa dia kan. Contohnya macam Lee kan, Lee, Chong apa-apa, so surname dia tu adalah Chong, nama keluarga dia. Okay, so kita panggil sebagai surname. Okay, 32 quid ataupun bucks. Okay, chunk of money lah, satu gumpal duit, kita panggil dia sebagai quid ataupun buck, macam saya bucks. Okay, so 33 bank holiday or federal holiday. Cuti umum awak panggil sebagai apa? Monday is a bank holiday, woohoo, no work. Ataupun federal holiday, the 4th of July is my favorite federal holiday. So pakai apa? American English. Saya pakai American English. Awak pakai apa? Bank holiday ataupun federal holiday. Agak-agak awak lah. Kalau saya rasa banyak kita guna on federal holiday. Okay, so hire car ataupun rental car, kereta sewa. Awak pakai hire car ataupun rental car. Kalau awak pergi dekat Changlun mana awak nampak kereta sewa nak pergi ke Anyai, van sewa nak pergi ke Anyai contohnya. Kat Langkawi rental car. Banyak kereta untuk disewa tu kita panggil dia sebagai rental car rather than hire car. Okay, so American English. 35 spanner ataupun wrench. Ni orang Melayu panggil spanner. So banyaklah kita guna British English ni, spanner. Okay, 36 kita panggil dia sebagai, okay, ini date. Cara penulisan awak punya tarikh. Kita mulakan date kita dengan hari, stroke bulan, stroke tahun. So day plus month plus year. Tetapi untuk American English, dia orang start dengan bulan dulu. So contohnya bulan 2, dia orang akan start 02 stroke hari bulan berapa? 22 contohnya. So 02/22 tahun 2020. Dia orang akan start daripada bulan dulu. So kalau contohnya bulan 10, dia orang akan start daripada 10 stroke 09 stroke 2020. Okay, so ini adalah cara perbezaan penulisan British English dengan American English. So kita banyak guna British English lagi daripada American English. Kadang-kadang saya pun confuse kalau baca tarikh dalam internet yang ada cara penulisan American English ni, sebab kita tak biasa. Kita daripada sekolah rendah kita dah banyak gunakan British English. Okay, so this is my result, yang mana British English banyak perkataan yang saya guna hanyalah 17, American English saya banyak guna 19. So what influenced me most is American English. Saya banyak gunakan lagi American English dalam pertuturan saya. Contohnya kenapa? Sebab music, factors influencing dia mestilah music, movies yang kita tengok dan juga buku-buku yang kita baca banyaknya daripada American authors. Okay, so upload your result in Padlet. Ini adalah website dia. Kalau awak terlepas tak apa, sebab kita ada quiz. Jadi saya akan laju sikit. So ini adalah short quiz dia. Mari kita buka dekat quizzes, klik join a game, enter game code. Game code dia adalah, kita tengok dekat sini, 479640. Okey, saya tak tahu berapa jumlah yang viewers sekarang. Tak apa, kita tengok dalam 20 ke, kalau kita boleh dapat 20 participants untuk masuk kita punya quizzes ni. 479479640. Kalau ada 10 or 20, kita proceed lah. Because it's still early in the morning. Kalau tak ada player, kita akan masukkan dalam kita punya Edmodo.
ada dalam Edmodo. Nanti saya akan buat juga dekat quiz dalam Edmodo yang mana yang dah join classroom saya. Okey, kita ada 2 orang, 3 orang. Fatin SKFRM, Amin Bangi Adra, Sekolah Sri Indra. Okey, Nazmi SKPP. Yang Amin Bangi ni, welcome awak dekat Bangi sekarang tengah tengok. Okey, ada Sri Indra, Akhil Simpang 4, Rifa Afrina SKKG, Humaidi, anak Ustazah Misah rasanya. Okey, thank you Humaidi. Imran Hasif, Kavish SK Stella Maris, Afif, okey, SKPS, Ayami Rose, Sekolah Kebangsaan Bohong Piang. Okey, so kita ada 18 kat sini, 19. If you can get about 20 plus, kita boleh start dah. Okey, Hasif Amsyah, Irlia SK Sri Indra. Okey, Adam Akmal. Ada lagi kan yang nak masuk? Okey, kita ada 20 players dekat sini. Okey. Okey, ada Afina. Okey, Afina, Sekolah Putra, student saya insya-Allah ni. Okey, kita start Okey, quizzes kita tengok 5 4 3 2 1. Kita punya quiz for today, British English versus American English. So this is the questions. British English or American English? Lift. Perkataan lift ni adalah American English ataupun British English? Parking lot, British English or American English? Tengok gambar, yang ni kita panggil sebagai French fries ataupun chips dalam perkataan American English. British English, Santa Claus ataupun Father Christmas? Kita tengok British English. British English kita panggil dia sebagai Father Christmas, kita tak panggil sebagai Santa Claus. Okay, American English, kasut nak pergi sukan, trainers or sneakers? Dalam American English, ingat trainers ni kita pakai yang adik-adik kita syllabus darjah 2, dia orang pakai buku CFR more on British, jadi tak mungkin American English kita pakai trainers. Okay, what does it mean by gotta? I've got to ke ataupun you ke ataupun want? What does it mean by gonna? Gonna ataupun informal contraction of give me. Okay, informal contraction of you. You adalah apa dia, dan juga which English has influenced you the most? American English or British English? Awak lebih suka banyak guna perkataan British English ataupun American English? Awak tick dekat flag tu nanti Okay. So rata-rata banyak yang dah jawab. Saya tengok dekat sini. Saya akan patah balik masuk ke dalam kita punya PowerPoint. Okay, so today's quote kita adalah every act of goodness is considered as sedekah. So kita berlakulah baik kepada semua umat-umat Islam ataupun umat-umat manusia yang ada dalam muka bumi ni, dan juga kepada binatang-binatang pun. Yang mana awak nampak kucing tepi jalan tu, bagilah makan apa yang ada, ataupun air pun tak apa dekat mereka. At least apa yang awak buat, every act of goodness is considered as sedekah. Okay, so ini adalah penting dalam agama Islam kita, menitik beratkan tentang berlaku baik terhadap semua umat Islam dan juga haiwan. Okay, so kita pun dah sampai, saya pun dah ngajar benda ni, taklah susah sangat, taklah cerewet sangat benda ni, tak perlu awak hafal teruk-teruk apa-apa. It's just for fun sebab kita pun nak sambut Hari Raya dah. So with that, I would like to wish everyone selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada guru besar saya Puan Rokia, PK1 saya Puan Cik Rohana, Puan Nur Hafizah, PK Ham, Encik Bajuri, PK Co-Curriculum, Puan Nur Insyur, PK Co-Curriculum, PK untuk PPKI, dan juga rakan-rakan pendidik, staf keceriaan, seluruh warganet, kru yang telah menjayakan program ni, dan juga kepada JAIB, SMAIB, JPN Negeri Perlis, dan juga seluruh umat Islam yang akan menyambut Hari Raya tidak lama lagi. So saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin, tersalah tersilap apa yang sepanjang saya berada di sini mengajar awak, saya mohon maaf. Dan yang
Yang selebih tu saya juga mohon halal jikalau ada terlebih atau terkasar apa-apa dengan awak ya. Okay, so with that I would like to end my session. Thank you so much. Assalamualaikum. Take care and stay home.